Ustaz pernah ada sepasang suami isteri, kedua-duanya pensyarah. Hubungi ustazah berkali-kali, bertalu-talu, nak jumpa, ya, nak minta consultation, bukan saja melalui perbualan telefon, tapi nak jumpa. Kenapa? Sebab anak juga orang yang berpangkat, berpelajaran, tetapi terlibat dalam ajaran sesat. Pedih tahu hati tuan-puan. Cuba bayang, wal-iyazubillah, anak kita lahirkan, sambut dengan nikmat Islam, azan, iqamah, hujung maknanya umur dah 40 lebih dah anak tu dah ada pangkat tuan-puan. Kalau pelajaran tu maksud dah habis PhD dah, terlibat ajaran sesat. Tak boleh bayang ya macam mana hati mak ayah tu, ya Allah. Kok benda lain tahan lagi kan ya. Ajaran sesat ni kait dengan akidah. Dia punya minta ustazah tolong ya Allah. Ya, ustazah apa minta bantuan satu pihak yang lain juga. Sebab bukan ustazah seorang yang boleh untuk uruskan ya. Anak tu lelaki, ajaran sesat, bukan ustazah yang nak uruskan, kena bersama dengan satu tim yang lain. Nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, ya, betapa besarnya kesabaran yang kita perlu ada menghadapi cabaran zaman yang telah saya sebut tadi. Apa dia? Untuk mempertahankan akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam pada diri kita, keluarga dan masyarakat. Nak pertahan. Wahai para muslimah sekalian, saya takut kita tak perasan bahawa nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita adalah nikmat yang sangat besar. Takut kita tak perasan. Nanti ingatkan Ustaz untuk kembali kepada hadis tadi ya. Tuan-puan, Ustazah nak ajak puan-puan untuk berfikir atau merenung sekejap pada kisah Abu Talib. Abu Talib, siapa Abu Talib? Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni tuan-puan sekalian, sayang tak kat Nabi? Sayang. Ada tak tolong Nabi? Tolong. Bahkan orang-orang kafir Quraisy takut juga nak ganggu-ganggu Nabi, nak kacau Nabi, nak buat teruk-teruk sangat pada Nabi. Sebab apa? Pak saudara dia Abu Talib akan angkat tangan macam ni, halang, jangan ni anak buah aku. Tapi cuba bayang tuan-puan, pada saat akhir kehidupan Abu Talib, di atas pelantar kematian, dekat nazak dah, sakratul maut dah tuan-puan. Cuba bayangkan, di sebelah Abu Talib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bayang tuan-puan. Dan memang tak berlakulah pada kita Kita nak mati, Nabi sebelah kita. Abu Talib dapat tak? Dapat. Abu Talib nak mati, Nabi sebelah. Nabi kata kepada Abu Talib, berimanlah kamu kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Lepas je Nabi SAW sebut macam tu, Abu Jahal pula kat sebelah. Jangan, kamu harus mati dalam agama nenek moyang kita. Nabi sebut pula, Abu Jahal sambut pula. Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Dua benda yang sangat berbeza. Dan hujungnya bagaimana tuan-puan? Abu Talib tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Islam. Nabi sedih. Nabi sampai masih lagi nak cuba mendoakan Abu Talib walaupun Abu Talib dah mati, sehingga turun ayat Quran menegur bahawa tidak boleh dah mendoakan orang yang dah sah mati dalam keadaan kufur dan musyrik. Tak ada doa lagi dah. Tak ada doa lagi dah untuk keampunan Allah kepada mereka. Serahkan urusan itu kepada Allah. Nabi pun tak doa. Dan turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, sebaliknya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki.
Ustaz nak bagi tahu tuan-puan, setara Abu Talib tak dapat hidayah. Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba kita ni Allah mudahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Terasa tak betapa, ya Allah, nikmatnya Islam untuk aku. Tak ada susah payah apa benda tuan-puan. Tahu-tahu jadi janin dalam rahim seorang ibu yang muslimah, ayah yang muslim. Mak ni duk usap lah perut ni, baca doa tu, baca doa ni. Masya Allah, kita dalam perut mak kita dulu. Lahir-lahir lalu disambut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah tayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sambut terus. Perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan, iqamah. Apakah kita tidak terasa betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Yang kita nak kena jaga betul-betul di akhir zaman ni tuan-puan sekalian. Sebab apa? Tengok pesanan para Nabi dan Rasul kepada anak-anak mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kamu untuk agama yang mulia ini. Allah pilih anak-anak kita untuk Islam. Allah pilih kita semua untuk Islam. Itu ibarat yang kita nak faham. Ayat itu disambung. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Islam. Jaga. Makna yang menjadi cabaran kita adalah menjaga Islam, iman, akidah yang ada dalam hati kita dan hati orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita. Kena jaga. Kalau tak macam-macam tuan-puan sekalian, ya hari ni ya Allah, tak reti dah saya nak sebut macam mana. Ramai sangat dakwah yang cakap, yang sebut. Apa dia? Kena hati-hati dengan zaman sekarang. Betul, teknologi satu keperluan, gadget satu keperluan. Sekarang kita berada pada zaman digitalisasi. Benar, semua benda digital. Tu tak boleh bayang macam mana acik-acik wan-wan masuk restoran, nak order, tak ada orang nak ambil order. Selalu saya tolong bayangkan, tolong bersimpati. Ya Allah, ni kalau mak aku datang ni nak beli makanan ni, apa ke cerita scan QR code. Kita yang bukanlah kata cerdik, tapi ialah adalah celiklah juga IT ni. Itu pun ya Allah 15 minit tak tahu apa nak ditokan. Kan takut salah tekan kan, kedai tu pula kita beli kan, ya. Tak apa benda ya Allah. Ini zamannya digitalisasi, semua digital. Sudahnya acik-acik pun tak ada makan kedai tu Ustazah. Kat rumah lah goreng nasi. Setakat kat gerai-gerai tu boleh lagi. Besok gerai-gerai tu pun dah pakai digital juga, pakai scan QR code. Aduh, seksanya. Tapi itu zaman sekarang. Ustazah tidak menafikan keperluan semua ni tuan-puan, tapi cukuplah Ustazah nak beritahu, kajian-kajian sekarang ditemukan di peringkat antarabangsa ya tuan-puan. Apa dia? Sudah mulai satu gelombang di mana orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, contoh dia artis-artis antarabangsa lah ya, dia ada pengaruh dia lah kan, pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, orang-orang influencer di peringkat antarabangsa mulai merasakan bahawa mereka ingin menjauhkan diri mereka daripada media sosial. Sebab apa? Kerana tak tahan digasak jiwa, fikiran dengan keserabutan dan kesibukan media sosial non-stop. Mana ada berhenti media sosial? Tak percaya buka pukul 3 pagi. Ada orang berhenti ke? Tak. Tak ada tidurnya media sosial. Tak ada rehatnya media sosial.
Jadi adalah orang putih sana dah macam-macam, dah mula berbunyi dah apa dia. Dah lah, jomlah kita pergi buat rumah dalam hutan. Tu yang kalau kita tengok rumah mereka tu kan jauh kat puncak gunung sorang-sorang. Tak nak lagi dah dengan media-media sosial ni. Nak ambil masa 2 minggu lah, tutuplah handphone ni, tutuplah segala akaun media sosial sekejap. Sebab apa? Terasa ketenangan tu dicabut. Itu orang kafir. Kita apatah lagi tuan-puan sekalian. Terasa tak? Terasa, ya Allah. Ya, kalau dapatlah sehari, cuba buat sehari tanpa tengok handphone. Tak payahlah tengok, biarlah sehari tak tengok. Tak payah tengok apa. Terasa tau, lega, tenang. Ini cabaran. Betapa banyak tuan-puan sekalian pengaruh-pengaruh yang memang menjadikan saluran-saluran ini, sebab orang tengah seronok, orang tengah suka, maka diambil kesempatan untuk apa? Untuk merobek akidah umat. Akidah umat, syariat, akhlak.